Dalam video kali ini kita nak buat part 2 best comeback ever dalam bola sepak. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak buat 7 lagi best comeback. Kalau hangpa nak tengok part 1, hangpa boleh tekan link dekat description kat bawah, okey? So tak mahu cakap banyak, kita masuk nombor 7 dulu. Nombor 7 adalah perlawanan antara pasukan Watford dengan pasukan Leicester, semi final playoff championship. Perlawanan antara pasukan Watford dan juga pasukan Leicester ni aku boleh kata tak ramai tahu lah. Tapi kalau kita sebut momen dini ni ramai tahu. Antara momen yang boleh kata pelik juga kalau hang ni sebagai fan bola sepak hang kata hang tak tahu. Momen dini ni adalah antara momen yang paling ikonik dalam bola sepak lah. Walaupun tu je perlawanan semi final je. Perlawanan ni adalah perlawanan kedua atau dalam agregat. Perlawanan pertama pasukan Leicester menang 1-0. So next game Watford dekat home depa mau tak mau depa kena menang. Second game memang berjalan ketat gila dan tuan rumah boleh skor dulu dengan gol daripada Matheus Vedra. Tapi tak lama mereka leading, tiba-tiba pasukan Leicester City berjaya samakan kedudukan dengan jaringan David Nugent pada minit ke-19. Sorry lah kalau silap sebut nama. Tapi minit ke-65 pasukan Watford berjaya skor gol kedua. Sekali lagi jaringan daripada Matheus Vedra untuk letak pasukan Watford di depan dalam game, tapi secara agregat masih lagi 2 sama. Game ni mereka tak ada peraturan away goal. So waktu ni 2 sama, walaupun pasukan Leicester ada away goal, tapi still kalau keputusan ni kekal, mereka akan dilanjutkan ke extra time. Tapi drama terjadi bila pasukan Leicester dapat penalti, dan penalti tu boleh kata kontroversi jugalah sebab Anthony Knockaert dia nampak macam diving, dan Knockaert yang dijatuhkan dalam kotak penalti tu dia sendiri yang ambil penalti untuk berhadapan dengan goalkeeper pasukan Watford tentu iaitu Manuel Almunia, bekas goalkeeper pasukan Arsenal. Tapi disebabkan pengalaman Manuel Almunia bersama pasukan Arsenal dan banyak pasukan lain sebelum main ke Watford, dia berjaya menyelamatkan 2 shot daripada Anthony Knockaert. Satu shot penalti, bila biar tu dia shoot sekali lagi tapi Almunia tetap safe dan berjaya di-clear oleh Cassetti. Bila dia clear tu dapat dekat seorang pemain bola sepak yang kita boleh kata kita semua kenal lah, iaitu Fernando Forestieri. Dulu Forestieri main dekat Watford time moment ni. Dapat bola dekat Forestieri, dia larikan bola sampai dekat final third, lepas tu dia buat cross. Dan hampa tengok sendirilah moment ni, malah nak cerita banyak, hampa cuba tengok sendiri. Here's Hogg! Deeney! Memang meremang mak tengok klip ni. Kita pun sendiri rasa vibe dia macam mana. Tapi sayang lepas mereka comeback gila-gila dengan pasukan Leicester City, dekat final playoff mereka kalah dengan pasukan Crystal Palace 1-0. Tapi ni adalah antara momen the best comeback ever untuk pasukan Watford dan juga dalam sejarah bola sepak. Kita masuk nombor 6 pula. Nombor 6 kita masuk game antara pasukan Juventus dengan pasukan Atletico Madrid round 16 Champions League. Game ni memang gempok tau. Dan game ni pasukan Juventus berjaya comeback daripada ketinggalan 2-0 dalam perlawanan pertama dengan menjadikan 3 gol pada perlawanan kedua. Mereka comeback dengan siapa lagi? Kalau tak lain tak bukan adalah Cristiano Ronaldo, Mr. UCL. Game ni dapat nampak lah fan Atletico memang dendam gila lah dengan CR kan, selepas macam-macam CR buat dekat mereka waktu dia dekat Real. Dan bila Atletico menang 2-0 dalam game tu, memang mereka lepas geram dengan CR lah. Mereka kutuk dia, mereka troll dia kau-kau. Dan game ni Atletico menang dengan jaringan 2-0, jaringan daripada Morata dengan jaringan Godin. Dan tentu fan Atletico memang provoke gila kat CR. CR tak cakap banyak, dia tunjukkan simbol 5 macam ni je. Sebab apa? Sebab simbol dia menang 5 UCL. Atletico tak pernah menang UCL lagi. Time ni walaupun Atletico menang 2-0 je, tapi teknik komuniti Atletico depa confident gila tau, macam depa menang 6-7-0 tu. Fan-fan depa siap troll lagi si ada kat interview, suruh balik tidur. Dan hak paling tak tahan Diego Simon. Diego Simon waktu play the score waktu lawan game dengan pasukan Juventus tu, dia buat simbol macam menghina. Lepas tu dia sempat lagi cakap dan dia ni akan berhenti jadi coach dan akan start join tembikai kalau Juventus comeback second game nanti. Tapi itulah nasihat aku, kalau tim hang lawan dengan tim yang ada CR, kalau hang menang tu menang je lah, kalau boleh jangan provoke dia untuk keselamatan hang juga. Tapi aku rasa disebabkan mereka provoke CR terlalu melebih-lebih lah, buatkan pasukan Juventus boleh comeback dalam next game. Evra siap cek lagi kat CR tau, dia percaya pasukan Juventus boleh comeback. Dan CR pun kata nanti dekat home kita belasah mereka. Dan dekat Turin memang terbukti pasukan Juventus memang boleh conquer the game. Dan first half CR skor minit ke-27 gol header. Dan minit ke-49 sekali lagi CR menyamakan kedudukan jadi 2 sama. So waktu ni fan-fan Atletico Diego Simon dah start panik dah. Diego Simon dah start call dah stop tembikai sebab nak jual tembikai nanti kat Atletico. Tapi lepas CR skor gol kedua tu game boleh kata memang jadi ketat lah. Atletico pun dia mula main secara defensif.
Tapi bila 8 minit lagi game nak habis, Bernardeschi dia jatuh dalam kotak penalti, memang dia jatuhkanlah, bukan diving. Dan CR yang ambil penalti. Bila CR ambil penalti dekat hujung-hujung game, apa lagi hang nak? Dan hang sebagai goalkeeper, aku rasa hang boleh pasrah je lah. Sebab contoh, kalau hang tanya aku, hang suruh aku pilih pemain yang boleh nak ambil penalti dekat hujung game untuk selamatkan hidup aku, kalau hang bagi CR, hang bagi Messi, hang bagi Ronaldinho, Beckham, Zlatan Ibrahimovic, aku rasa aku akan ambil CR. Sebab CR ni confident dia memang tinggi dengan penalti dah. Memanglah tu penalti je, tapi kita boleh tengok betapa banyak player field untuk skor penalti disebabkan mereka ni kurang confident. Dan Juventus berjaya comeback dalam game tu dan CR berjaya balas dendam dekat Diego Simeone. Dan akhirnya Diego Simeone lah ni dah bersara jadi coach dan jurutembikai sampai kali ini. Dah lawak je lah. Kita masuk nombor 5 pula, game Spurs lawan dengan pasukan Ajax. UCL musim 18-19. Walaupun final agak membosankan antara pasukan Liverpool dengan pasukan Spurs, mungkin aku sebagai fan MU kata bosan lah kot. Tapi kalau fan Liverpool dia seolah sebab menang. Walaupun final tu kita boleh kata hambar jugalah sebenarnya, tapi perjalanan ke final tu boleh kata sangat-sangat mencabar untuk kedua pasukan, untuk pasukan Liverpool dan juga pasukan Spurs. Tapi kita cerita pasal pasukan Spurs dulu. Spurs dekat quarter final daripada singkirkan pasukan Manchester City dengan dramatik lah. Dan tu pun boleh kata antara the best comeback ever juga. Tapi aku masukkan comeback yang lagi bagus iaitu dekat semi final. Game ni boleh kata Spurs buat mission impossible lah. Sebab first game dekat London, pasukan Ajax berjaya menang 1-0 dengan mereka. Dan bila pasukan Spurs main ke Belanda, mereka kena gol. Bukan kena sebiji, tapi kena 2 biji. Jaringan daripada Matthijs de Ligt dan juga jaringan daripada Hakim Ziyech. Waktu tu skuad pasukan Ajax ada Erik ten Hag memang boleh kata untouchable. Dan tentu pasukan Ajax berjaya leading dengan jaringan 3-0 secara agregat. Tapi dalam game ni, Lucas Moura diletakkan sebagai striker tengah untuk pasukan Spurs memang menjadi gila. Barulah kita nampak vibe Brazilian daripada Lucas Moura tu. Memang betul-betul dia carry pasukan Spurs dalam game ni. Waktu ni Moura mengejutkan pasukan Ajax dengan 2 gol pantas dia minit ke-55 dan juga minit ke-59. Yang aku suka dua-dua gol ni adalah movement yang dia tak give up dalam kotak penalti tau. Sebab bukan senang dia nak bergerak dalam kotak penalti dengan saiz badan dia yang kecil. Tapi selalunya saiz badan kecil ni dijadikan sebagai disadvantage dalam game. Tapi Moura menggunakan badan kecil dia ni sebagai kelebihan dalam game untuk mudah menjadi nak masuk dalam pertahanan pasukan lawan. So dia boleh skor 2 gol tentu. Dan memang tadi pasukan Spurs masih lagi tak give up. Dan tadi pasukan Ajax memang dah nampak mereka dah start berjaga-jaga. Tapi pasukan Ajax pun mereka sebenarnya mereka ada banyak peluang. Tapi mereka sia-siakan peluang lepas tu. Selepas ada juga shot yang terkena tiang, ada juga shot mereka yang tak masuk. Waktu ni Ajax still leading 3-2 tau. Tapi mereka kena hati-hati. Kalau pasukan Spurs skor 1 gol je, walaupun keputusan jadi 3-3, Ajax ni akan tersingkir terus disebabkan peraturan away goal. Minit ke-95, masa tambah 5 minit, memang hujung-hujung betul. Dengan satu gerakan dapat dekat Dele Alli passing, dapat dekat Lucas Moura. Lucas Moura tak fikir banyak. Dia memang shoot je, dia fikir gol tak gol mampu happy, dia shot je. Dan gol. Aku boleh kata kalau ingat balik momen ni memang meramam bulu roma amat. Macam mana pasukan Spurs boleh comeback daripada ketinggalan 3-0 kepada 3-3 dan gol tu memang last minute gila. Dan bila pasukan Spurs score tu memang automatik mereka ke final. Dan selepas performa world class Lucas Moura dekat semi final tu, Pochettino menggunakan otak dia memang betul-betul cerdik, letakkan dia dekat bench dekat final. Aku tak faham betul lah tu. Kawan dah perform betul-betul dekat semi, bagilah dia main dekat final. Tapi ni tak bagi main. Kane baru balik injured, hang letak tu dalam game lawan Liverpool. Memang barai lah mat. Kita masuk ke nombor 4 pula, iaitu game pasukan Manchester City dengan pasukan Aston Villa, iaitu game ke-38 dalam Premier League musim 2021-2022. Game ni macam deja vu juga tau, macam ulangan perlawanan antara pasukan Manchester City dengan QPR dulu. Tapi MC dengan QPR tu dulu lagi dahsyat lah. Tapi game ni pun kita boleh kata comeback yang unpredictable. Situasi sebelum masuk game waktu ni pasukan Manchester City dengan pasukan Liverpool, mereka just beza 1 point je. MC nombor 1, Liverpool nombor 2. Dan last game Liverpool dekat Anfield akan lawan dengan pasukan Wolves dan game ni memang nampak macam tak ada masalah lah, Liverpool nak menang. Dan pasukan Manchester City pun lawan dekat home lawan dengan pasukan Aston Villa dan mula-mula memang nampak macam tak ada masalah untuk mereka kalahkan pasukan Aston Villa. Game bermula dengan betul-betul ketat dan Matthijs berjaya letakkan pasukan Aston Villa dekat depan dengan jaringan 1-0. Dan nak tambah buruk dekat second half, Coutinho, bekas player Liverpool, meletakkan pasukan Aston Villa selesa dekat depan dengan jaringan 2-0. Finishing dia memang cukup mantap gol kedua tu. Waktu ni boleh kata gol Coutinho ni memang menyepikanlah situasi dekat Etihad tentu, sebab semua macam tak percaya. Game last kena menang dengan Aston Villa je. Aston Villa tentu bukanlah nak kata kuat macam hari ni, tapi mereka still kuat. Tapi game tu sepatutnya boleh kata jadi easy win untuk pasukan MC. Tapi mungkinlah mereka ni gugup dalam perlawanan tu, mereka bolos 2 gol. Tapi time ni dekat Anfield pun Liverpool
Liverpool masih gagal untuk potong kedudukan pasukan Manchester City sebab tadi ni Liverpool still seri dengan pasukan tadi dengan jaringan Pedro Neto dan juga jaringan Sadio Mane tak silap aku. Segalanya nampak ketat untuk pasukan City dan juga pasukan Liverpool sampailah kemasukan gunduhan Nazario yang terus mengubah perjalanan game 360 darjah. Minit 68 gunduhan masuk, tak cakap banyak, minit ke-76 dia skor. Dengan satu larian cantik daripada Sterling, dia cross, lepas tu dapat dekat gunduhan skor. 2 minit kemudian, Rodri macam biasalah kalau hang bagi space besar sikit dekat dia dekat luar kotak penalti memang habis lah. Dan Rodri berjaya skor dengan trademark finishing dia untuk meletakkan pasukan Manchester City tadi ketinggalan 2-0 kepada 2 sama. Tapi time ni Manchester City masih lagi belum selamat tau. Sebab apa? Sebab kalaulah Liverpool boleh skor tiba-tiba dekat Anfield, memang pasukan Manchester City akan terciduk dalam game ni walaupun dia berseri. Dan minit ke-81 jadilah satu miracle bila KDB berjaya dribble masuk dalam kotak penalti. Dia cross, dapat dekat gunduhan dan gunduhan finish untuk gol ketiga meletakkan pasukan Manchester City yang daripada ketinggalan 2-0 tiba-tiba boleh comeback jadi 3-2. Dan akhirnya pasukan MC terus keluar sebagai pemenang dalam EPL musim tu. Dan dengan kata tentu fan-fan Liverpool betul-betul kecewa tau. Dan ada juga fan-fan depa yang prank tentu. Depa kata Aston Villa score. Semua kat sana hore-hore lah, tengok-tengok kata kencing. Dan Liverpool pun depa dapat juga gol dekat hujung-hujung game. Tapi itulah walaupun depa menang 3-1 dalam game tu, kemenangan depa tu kita boleh kata tak ada makna bila pasukan MC menang dalam game depa. So kita masuk ke nombor 3 iaitu perlawanan antara pasukan Real Madrid dengan pasukan Manchester City. Selalu kita tengok MC comeback aja, tapi kali ini depa jumpa dengan King of Comeback iaitu dengan pasukan Real Madrid. Perjalanan pasukan Real Madrid untuk menang Champions League pada musim 2021-2022 boleh kata memang unpredictable gila. Berapa kali depa terciduk, berapa kali juga depa comeback. Daripada round 16 depa kena first game dengan pasukan PSG, depa boleh comeback. Quarter final walaupun depa menang dalam first game dengan pasukan Chelsea, tapi next game depa hampir terciduk dengan pasukan Chelsea tentu. Dan perlawanan semi final antara pasukan Real Madrid dengan pasukan Manchester City. Dalam game ni Real Madrid memang tak jadi favourite tak sebenarnya. Ramai favourite akan pasukan MC akan ke final. Lagi-lagi bila pasukan Manchester City menang 4-3 dalam first game dekat Etihad. Tapi itulah bila lawan dengan pasukan Real Madrid, hang jangan overconfident sangat. Cuma game dekat Santiago Bernabeu, hang dapat nampak pasukan Real Madrid betul-betul struggle untuk skor lawan dengan pasukan MC. Lagi-lagi tentu Riyad Mahrez pula tiba-tiba letakkan pasukan MC dekat depan dengan gol dia pada minit ke-73. Tentu boleh kata memang drama jugalah. Pasukan MC leading dengan agregat 5-3. Dan pasukan Real Madrid mau tak mau mereka kena skor terus 3 gol untuk mencatatkan kemenangan dalam game ni. Segalanya nampak macam pasukan MC memang akan menang dalam game ni. Sebab still sampai minit ke-89 pun still leading 1-0 tau. Dan ada sekali nak dekat papan scoreboard dekat TV yang menyatakan peluang untuk menang dalam game tu, yang pasukan MC ada 99% chance untuk menang dan Real Madrid ada chance 1% je untuk menang. Tapi memang Real Madrid be Real Madrid lah. Game ni aku boleh kata memang antara the best comeback ever lah. Dengan kemasukan Rodrigo, dia berjaya skor 2 gol pantas dengan jaringan pada minit ke-90 dan juga minit ke-91. Pasukan MC yang leading selama 180 minit dengan game dekat Etihad dan juga Santiago Bernabeu. Macam tu je Rodrigo skor untuk habiskan kelebihan pasukan Manchester City. Dan akhirnya dengan satu kesilapan dalam kotak penalti dan akhirnya difinishkan oleh Karim Benzema. Dan gol ke-3-1 tentu. Tentu aku boleh kata memang tak percaya lah sebab tentu aku memang dah favouritekan pasukan MC ke final dah. Dan tu boleh kata memang momen miracle untuk pasukan Real Madrid lah yang membawa mereka ke final. Seterusnya mereka kalahkan pasukan Liverpool dekat final tu. Kalau kita sembang sikit lah pasal pasukan Real Madrid musim 2021-2022 ni, Real Madrid selalu tak jadi favourite tau. Lawan dengan pasukan PSG waktu dekat round 16 pun mereka tak jadi favourite. Dengan Chelsea tu mereka jadi favourite lah walaupun lawan dengan pasukan Thomas Tuchel. Tapi lawan dengan pasukan MC mereka tak pernah jadi favourite. Dan lawan dengan pasukan Liverpool pun mereka tak jadi favourite. Dan hang boleh tengok game lawan dengan Liverpool tu, Liverpool memang kau-kau attack mereka. Tapi memang Real Madrid biar Real Madrid lah. Mereka ada chance sikit, tapi dengan chance sikit tu lah mereka boleh kalahkan pasukan Liverpool. Kita masuk ke nombor 2 pula, iaitu final Champions League pada tahun 2012 antara pasukan Chelsea dan juga pasukan Bayern Munich. Game ni aku terlepas pandang tau, aku terlupa sebenarnya. Tapi game ni boleh kata memang underrated comeback juga sebenarnya. Sebelum masuk ke final lah, pasukan Chelsea pun berjaya comeback dengan pasukan Barcelona juga sebenarnya. Time tu mereka berjaya comeback dengan prime pasukan Barca tau, yang under Guardiola waktu tu Messi muda lagi. Tapi mereka boleh comeback dalam game tu dengan gol jaringan Fernando Torres. Tapi dekat final kali ni, mereka terpaksa berhadapan dengan satu lagi gegasi, iaitu pasukan Bayern Munich. Dipimpin oleh bos interim pasukan Chelsea tentu Roberto Di Matteo. Pasukan Chelsea memang tak pernah jadi favourite langsung untuk menang dekat final. Bukan untuk menang dekat final, nak masuk final pun dia tak jadi favourite tau. Dan game ni memang berat ke pasukan Bayern. Ramai kata dalam game ni hero dia adalah Didier Drogba. Tapi aku rasa hero yang sebenar dalam game ni adalah Petr Cech.
Peter Cech memang banyak kali gila selamatkan pasukan Chelsea dalam game ni. Sampai Bayern struggle nak skor tau. Mereka terpaksa tunggu sampai minit ke-83 untuk tembus mula skor gol pertama untuk pasukan Bayern. Crossing cantik daripada Toni Kroos, mula skor. Tapi minit ke-88, waktu tu pasukan Bayern macam confident dah mereka boleh menang dengan satu corner yang diambil oleh Juan Mata. Didier Drogba berjaya tanduk padu untuk masuk ke dalam gol untuk bagi gol jadi penyamaan 1-1. Nak kata betapa padunya tandukan dia tu, Neuer pun tak boleh save tau. Sebab selalunya Neuer ni boleh save bola-bola macam tu. Tapi disebabkan tandukan dia terlalu keras, buatkan Neuer tak boleh save gol tu. Tapi daripada hero bertukar kepada villain selepas Drogba terjatuhkan play Bayern dalam kotak penalti untuk hadiahkan penalti kepada pasukan Bayern Munich. Tapi Peter Cech sekali lagi menjadi hero. Dia berjaya save penalti kencang daripada bekas pemain pasukan Chelsea iaitu Arjen Robben. Dan perlawanan akhirnya dihadap ke penonton sepakan penalti. Dan dalam penonton sepakan penalti ini sekali lagi Peter Cech menunjukkan kelas performa daripada dia bila berjaya menyelamatkan penalti daripada Ivica Olic dan satu mistake daripada Schweinsteiger bila penalti dia terkena tiang. Dan Drogba kali ini dia tebus balik kesilapan dia tadi selepas dia jatuhkan play Bayern di dalam kotak penalti dengan jadikan gol penalti kemenangan untuk pasukan Bayern dalam game ni. Aku ingat lagi tau, aku tengok game ni, aku hampir jadi fan Chelsea tau tadi ni. Sebab nak kata betapa indahnya momen tu. Sebab mana boleh jangka pasukan yang tengah ada coach interim yang memang tak perform sebelum tu tiba-tiba boleh kalahkan pasukan Barca dekat semi dan kalahkan pasukan Bayern dekat final. So ni memang boleh kata antara kisah fairy tale juga. Dan last game nombor 1, kita letak game pasukan Barca dengan Liverpool. Liverpool comeback daripada ketinggalan 3-0 kepada 4-0. Ni antara game yang aku terlepas pandang lah dalam video lepas. Sorry lah kan. Walaupun comeback ni memang antara yang aku ingat, tapi waktu aku tulis list tu aku terlupa. Bila ramai komen baru aku teringat balik. Dan game ni jugalah antara penyebab aku buat part 2. Game pertama dekat Camp Nou, Barcelona senang gila kalahkan pasukan Liverpool dengan jaringan 3-0. Game tu kalau tengok balik, bukanlah Liverpool ni tak attack, mereka attack. Tapi defense pasukan Barca game tu boleh kata memang solid. Dan gol pasukan Barca tu, aku still tak boleh move on lagi dengan gol free kick Messi tu. Gol free kick Messi tu aku boleh kata antara free kick yang paling sempurna yang aku pernah tengok. Betul-betul penjuru tau. Waktu tu pasukan Barca menang 3-0 dan boleh dikatakan memang game over untuk pasukan Liverpool time tu. Tapi bila next game dekat Anfield, memang tak boleh overconfident. Suarez satu lagi kesilapan dia skor lawan dengan pasukan Liverpool, dia celebrate. Lepas tu dia keluarkan kejutaan pula. Dia kata kalau dia skor dekat Anfield nanti dia takkan celebrate. Macam lah dia boleh skor. Masuk ke next game, Liverpool lawan dengan pasukan Barcelona. Liverpool dalam game ni mereka ada mission impossible. Mereka kena skor paling kurang 3 gol lah untuk samakan kedudukan ataupun kena skor terus 4 gol untuk kalahkan pasukan Barca. Origi dalam game ni memang hero. Berjaya letakkan pasukan Liverpool di depan dengan jaringan 1-0 waktu tu minit ke-7. Tapi lepas tu walaupun pasukan Liverpool dah lead 1-0 dan mereka banyak attack juga dekat pasukan Barca, pasukan Barca berjaya serap segala tekanan tau. Dan Liverpool nampak buntu tentu untuk skor. Dan pasukan Barca juga banyak attack juga dekat pasukan Liverpool. Tapi terima kasih dekat Alisson yang berjaya save bola daripada bekas striker pasukan Liverpool macam Suarez, macam Coutinho dan juga semestinya lah dia ni bukan bekas dari Liverpool tapi berbahaya, dia tu Lionel Messi. Kredit memang patut bagi dekat Alisson. Kalau Alisson tak ada dalam game ni, kalau Karius main, aku rasa memang kalah lah Liverpool. Dan Liverpool dapat buntu lepas tu walaupun dia lead 1-0 tapi dengan kemasukan super sub Gini Wijnaldum berjaya skor 2 gol pantas untuk terus menidakkan kelebihan pasukan Barcelona. Dia skor minit ke-54 dan juga minit ke-56 untuk jadikan kedudukan sebagai 3 sama. So Barca mau tak mau kena keluar cari gol ataupun dia pun ni kena main bertahan sampai penalti. Minit ke-76 Liverpool dapat corner. Waktu ni lah waktu play-play pasukan Barca tengah ralik. Trent Alexander-Arnold memang masterclass daripada dia. Sebab kalau dia tak ambil tindakan ni, takkan jadi momen Origi ni. Dia nampak space besar dekat Origi dan dia terus ambil corner waktu tu. Dan jadilah momen Origi. Hampa cuba dengar komentar ni. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Yeah! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Oh my word! Yes! Oh, memang beramang bulu roma. Dan sebelum tu Barcelona favourite ke final, tiba-tiba akhirnya terciduk dengan pasukan Liverpool dengan kedudukan 4-3. Kita dah habis list sampai nombor 1 dan kita ada satu lagi honorable mention, iaitu perlawanan final Piala Malaysia pada tahun 2018 antara pasukan Perak dengan pasukan Terengganu. Hui, game ni macam mana aku boleh terlepas, mat. Game ni best sebab memang drama tau. Dan satu lagi best dia, aku bukanlah nak kata aku ni anti JDT, tapi bila final tak ada JDT, dia lebih kurang macam final klasik lah. Dan peluang boleh kata 50-50. Kalau JDT masuk dekat final, selalunya peluang ni akan jadi macam 80-20. Macam lebih kepada pasukan JDT lah yang akan menang. Sebab kita tahu kekuatan pasukan JDT memang kuat. Tapi bila Perak dengan Terengganu sama-sama masuk ke final, boleh kata kekuatan memang 50-50. Masing-masing ada chance untuk menang. Dan game ni memang permulaan disaster untuk pasukan Perak. Selepas defend pasukan Perak, Idris Ahmad tentu terbuat kesilapan. Dia tak settle down lagi dalam 40 saat pertama.
dapat dekat CC Kepre. CC Kepre berjaya skor untuk gol pertama pasukan Terengganu. Dan Perak berjaya juga skor gol penyamaan. Tapi gol tu dibatalkan oleh referee disebabkan kekasaran dekat goalkeeper. Yang aku rasa sepatutnya gol tu tak patut dibatalkan langsung. Tapi dah lah tadi dia dah selamat buat silap. Tapi kali ni goalkeeper pasukan Perak pula buat silap. Minit ke-42, Hafizul Hakim sepatutnya boleh clear bola tu dengan senang. Tapi sayang, dia miss bola tu dapat dekat CC Kepre. Gol terbuka, dia skor je. Bukan kita boleh kata skor lah. Dia passing je ke dalam gol tu untuk letakkan pasukan Ghana 2-0 dekat depan. Tani memang boleh kata pasukan Ghana memang confident mereka ni akan menang dalam game ni. Tapi tani sekarang aku tak tahulah Mehmet Drogovic cakap apa dekat mereka. Dan sekarang kita dapat nampak memang perubahan corak permainan daripada pasukan Perak. Dan Perak masuk je dalam game waktu second half. Mereka berjaya skor gol pertama dengan assist yang cantik daripada Brandengan kepada Firdaus Sayadi. Firdaus Sayadi berjaya skor jadi 2-1. Game ni aku boleh kata memang masterclass daripada Brandengan lah. Kalau main the match, mungkin aku pilih Brandengan kot game ni. Hujung-hujung game, walaupun fan-fan Ghana waktu ni memang macam dah confident dah mereka ni akan menang. Dengan satu kesilapan dalam kotak penalti, dapat bola muntah dekat Brandengan. Brandengan terus finish bola tu untuk jadikan kedudukan 2-2 untuk heret ke extra time. Waktu tu ingat lagi ngauman fan-fan Perak dekat stadium tu lepas Brandengan skor gol kedua. Aku tak pergi stadium lah, tapi tengok dekat TV pun dah rasa dah merambang dah. Bila 2-2 memang ke extra time, tapi sekali lagi Perak kena ligan daripada belakang. Sebelum tu lupa, player Terengganu dan juga player pasukan Perak, mereka ni terpaksa main dengan 10 orang pemain. Selepas dekat Terengganu, Litak kena kad merah, dekat Perak, Gilmar kena kad merah. Dan sekali lagi waktu extra time, pasukan Perak terpaksa ligan lagi daripada belakang bila Faiz Nasir berjaya merembat kencang dengan gol kaki kiri dia untuk mengalahkan goalkeeper pasukan Perak tentu buat kali ketiga. Tapi sekali lagi aku rasa game ni memang tak mau diingatlah oleh fan-fan Ghana. Tapi fan-fan dekat seluruh Malaysia ni boleh kata seronok lah tengok game ni. Lagi-lagi fan Perak. Waktu ni game memang nampak dah nak habis tau. Dia nampak pasukan Ghana memang boleh menang. Tapi tiba-tiba dengan satu kesilapan, Igor Zonjic, defend pasukan Terengganu, tertampan bola ke gawang sendiri. Hui, memang hang bayanglah kalau hang jadi defend. Aku boleh bayang kalau aku jadi defend tentu aku tertampan bola ke gawang sendiri. Minit ke 120, aku rasa memang kurung diri kat rumah, memang tak keluar rumah. Dan play-play Perak boleh tengok depa provoke dia lepas dia skor gol sendiri tu. Sebab apa? Sebab sepanjang 120 minit Igor Zonjic ni main, dia ni selalu provoke play-play Perak tau. Dan waktu sepakan penalti, aku boleh kata tadi memang momen Perak punya lah. Sebab tadi dah lah Ghana kena comeback. Lepas tu cerdiknya Irfan Bakti dalam game ni, dia letakkan Igor Zonjic ni sebagai penalti taker yang pertama. Kawan dia lah tengah down, hang bagi dia ambil penalti pula. Tapi tak tahulah, mungkin Irfan Bakti ada alasan dia tersendiri untuk letakkan Igor Zonjic ni sebagai pengambil penalti yang pertama. Dan pasukan Terengganu fail lah untuk skor 2 penalti pertama mereka. Dan akhirnya dalam game ni Perak menang dengan keputusan penalti 4-1. Aku boleh kata game ni memang sangat-sangat tak boleh lupa lah. Sebab Perak dalam game ni misi mereka mesti mustahil. Lepas ketinggalan 2-0, mereka ligan bagi jadi 2-2. Lepas tu kena sekali lagi, kena ligan. Lepas tu mereka comeback sekali lagi. Bukan senang lah nak comeback 2 kali dalam game. Sebab selalunya lepas anda ligan berhempah pula untuk bagi kedudukan 2-2, tiba-tiba hang kena gol, hang ni kemungkinan akan down. Tapi bukan untuk pasukan Perak. Dan ni adalah antara momen yang paling merdeka lah dekat Liga Malaysia kita. Ada lagi ke peluang-peluang best comeback ever yang aku mungkin terlepas dalam video kali ni? Hampa boleh komen dekat bawah. Dan siapa-siapa tak tengok part 1 lagi, hampa boleh tengok dekat description kat bawah. Aku 3 kali dekat situ. Kalau ada lagi peluang yang best comeback yang aku terlepas dalam video kali ni, hampa boleh komen dekat bawah. Mungkin kita boleh buat part 3. Tontonlah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehat. Assalamualaikum.